Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung hadis yang ke-16 pada muka surat 222 untuk pengajian kitab Mishkat ini. Yang mana tajuk yang kita bincang pada malam ini masih lagi berkenaan dengan mandi junub, berkenaan dengan mandi junub. Baik, cuba tengok muka surat 222. Saya nak ambil di bahagian tengah perenggan yang kedua itu, pada baris yang keempat. Imam Suyuti mengemukakan kaedah berkaitan dengan masalah ini. Jadi takut tak ingatlah, nak mengembali keingatan kita bahawa perbincangan ini masih lagi berkait dengan mandi junub. Dan mandi junub ini secara khususnya perbincangan ini sebagai sambungan, apakah mesti ada wudu, mesti disertakan wudu bersama mandi junub itu. Sebabnya dalam riwayat yang kita bincang ini dan juga riwayat sebelum ini, mandi junub itu sebelum Nabi, bahkan sebagai permulaan mandi junub itu Nabi ambil wudu. Dan kita telah bincang bahawa di situ khilaf ulama. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib, macam-macam lah. Itu telah kita sebut. Jumhur ulama mengatakan itu sunat saja. Cuma kita bincang juga dalam sesi sebelum ini berkenaan dengan selepas mandi junub tu ada ke tidak ambil wuduk pula selepas itu. Jumhur ulama pun kata tak ada. Bahkan ada yang kata tu itu pendapat yang terpencil lah, walaupun ada juga dibincang selepas ni. Baik, jadi berkait dengan masalah itu, ada juga sentuh sedikit minggu lepas, apakah kalau bertembung lah, bila dia junub ni, hadas ni kita kata ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Bila kita mengangkat hadas besar, baik, tak apalah, hak pentingnya di sini kata Imam Suyuti dalam kitab Ashbah wan Nazair itu, dia kata kaedah yang ke-9 ni, saya nak sebut kaedah sebab minggu lepas ni kita tidak sempat bincang secara detail lah. Saya nak bagi contoh saja. Kaedahnya begini, bila berhimpun dua perkara dari jenis yang sama dan maksud kedua-duanya tidak berbeza, maka biasanya salah satu daripadanya boleh masuk ke dalam satu lagi. Antara masalah ini ialah bila berhimpun hadas dan junub. Hadas ni maksudnya hadas kecil, junub ni maksudnya hadas besar. Itu maksud di sini. Maka memadai mandi tanpa berwudu mengikut pendapat mazhab. Mazhab sini maksudnya mazhab Syafi'i. Bila Imam Suyuti sebut mazhab, mana mazhab Syafi'i? Sebab Imam Suyuti ni dia bermazhab Syafi'i. Sebagaimana jika berhimpun junub dan haid memadai satu mandi saja. Maksud dia begini, kita kata mandi junub, katakanlah seorang itu berjunub pada hari Jumaat pagi, mandi. Hari itu tu ada juga sunat mandi. Kita panggil sunat mandi hari Jumaat. Jadi bila bertemu dua mandi, satunya mandi wajib, satunya mandi sunat hari Jumaat. Jadi kalau mengikut kaedah kata Imam Suyuti, bila kita oleh kerana mandi, sama-sama mandi, itu maksud sama-sama mandi. Jadi kalau kita laksanakan mandi wajib, dia sudah termasuk dah mandi sunat hari Jumaat, boleh pahala juga tu. Boleh pahala juga. Sebab tu saya sebut sebelum ni, misalnya dalam Syarah Tirmizi, hak kata sunat mandi hari Jumaat ni, ada ulama berpendapat maksudnya mandi wajib. Kita bincang dah sebelum ni. Saya pernah sebut dah sebenarnya. Itu dalam Syarah Tirmizi dan dalam kitab lain pun ada sebut. Dan dia adalah hikmah dia tu, dan telah kita bincang perkara ni. Baik. Begitu juga dalam mandi, sebab mandi junub ni mana dia mengangkat hadas. Hadas tu hadas besar. Ambil wuduk ni juga mengangkat hadas, tapi hadas kecil.
Jadi kalau seorang itu mandi junub, maka yang asalnya untuk hadas besar, dia terangkat sekali dengan hadas kecil. Bila buat hadas besar, dia termasuk kecil. Tersesat tu. Itu mudah. Ini kaedah yang ke-9. Baik. Ya? Lagu mana tu? Tak baca bos sekali lagi, tak jelas. Masuk kemaluan semua sekali dah. Sebelum tu. Ni satu soalan ni. Dia selepas ni kita ada bincang tu. Cuma saya nak sebut selalu dah tanya tu nak. Dia begini, ni ada satu soalan lah saya sebut lah sebab mungkin tak dengar nah. Dia bila kita nak mandi junub, sebelum kita memula, dia mandi junub dia bermula dengan niat tu. Tak apalah, sebelum tu lagi kita basuh dulu kemaluan tu, bersih dah. Baru kita melakukan kita panggil permulaan mandi junub dengan wudu. Duk tengah-tengah mandi tu, setuh pula kemaluan tu. Ni kita kira mazhab Syafi'i lah. Kita kira mazhab Syafi'i. Tak usah kira lah setengah-setengah sahabat tu dia kata tak batal, tak ada masalah sebab dia kata kemaluan kita ni bukan tak batal pun. Ada sahabat ramai juga, bukan calon-calon sahabat tu Sayyidina Ali antaranya. Kita tidak nak bicara tu. Kita nak bicara dalam konteks mazhab Syafi'i. Maknanya duk tengah mandi tu setuh pula, nyagi gosok pula di kemaluan tu. Selepas ni dia akan sebut dalam mazhab Syafi'i, mana kalau berlaku gitu dia jadi kena semula tu. So kena start semula pula. Bukan semua pendapat. Lepas ni ada sebut. Tapi kalau mengikut pendapat umum dalam mazhab Syafi'i pun, duk tengah mandi dia tak kira. Setuh pun. Jadi satu pun khilaf pula dalam mazhab Syafi'i. Kita duk tengah mandi tak siap lagi mesti setuh. Tapi kalau kita perhatikan, ni saya nak sebut ni, kalau kita perhatikan tata cara mandi junub Nabi buat, dia setuh kemaluan mereka awal ya. Sebab tu dia mula-mula sekali sebelum ambil wuduk tu kan, dalam Nabi cara mandi junub Nabi ni bukan sehadis banyak hadis. Mula-mula sekali dia basuh dulu pada anggota wuduk tu. Kalau ada air mani ke air apa, dia sesah dulu, bersih dulu. Selepas tu basuh tangan pula. Lepas tu baru dia ambil wuduk tanpa basuh kaki. Dan selepas dia selesai dah ambil wuduk tu, barulah dia basuh kepala, basuh anggota lain. Dan dia tak setuh dah kemaluan. Tu tata cara Nabi buat. Itulah hak maliknya. Masalah kalau setuh semula tu, setengah ulama mengatakan tak apalah kerana duduk tengah mandi, tak sesal lagi ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i selepas ni ada sebut, dia kata kalau setuh tak boleh. Kena start mula tu malah dengan niat semula lah. Dengan niat semula lah. Gitu dia kira khilaf tu. Dia timbul isu tu. Jadi kita basuh kemaluan, lepas tu baru niat mandi junub. Jadi makna bila basuh kemaluan tu, sebelum niat tu, hak basuh tu dia tak kira setengah ulama kata. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i ni pendapat lebih kuat lah, lebih ramai. Dia kata setuh kemaluan masa kita duk gosok tu, mungkin di peringkat awal, tapi kita niat dah nak mandi junub tu, basuh hak tu setengah kata tak apa sebab tu dia tengah mandi. Cuma dalam ujung tu pula ni bila nak itu tak boleh setuh lah. Sebab kalau setuh dia kena start semula. Tapi kalau kita tengok Nabi ni, dia basuh di permulaan. Tu. Tetapi niat dah tu. Kayak dia niat mandi junub, ni mandi junub. Lepas tu merata kedua tu ada mazhab Syafi'i. Jadi masa dia basuh kemaluan, niat dah tu. Niat dah mandi junub. Selepas tu basuh tangan pula. Lepas tu baru ambil wuduk. Bila selesai ambil wuduk tu, kaki tak basuh. Itu khilaf pula kita bincang dah waktu tu. Ada kata basuh lalu, tak apa. Ada kata basuh di ujung. Tapi banyak hadis sebut di ujung. Jadi selepas tu tak gosok dah kemaluan sebab dia sesadah di awal lagi. Cuma jiruh tu kat gosok di abdomen, hak tepat tidak kena air wuduk tu saja. Salah satu hikmah buat gitu dia jadi jimat. Tidak duk sibuk nak gosok dan hujung-hujung ni duk gosok tiak gitu lah. Itu. Jadi hak kata hak sebut sana tu, kalau nak kira zahir hak hadis Nabi buat ni, Nabi tak setuh dah kemaluan tu. Cuma kalau setuh jadi lagu mana? Hak tu khilaf dalam mazhab Syafi'i. Setengah kata tak apa, duk tengah ambil wuduk, duk tengah mandi junub tak sesal lagi. Bila tak sesal tak ada jadi masalah lah. Tapi setengah kata tak boleh.
Gitulah. Cuma anaknya kalau tanya anak, baik kita tak setuju selepas tu. Moga Nabi pun buat gitu, zahir dalam hadis ni. Tu baik. Gitulah. Tak sedus tu acak-acak lah. No. Hak jelas daripada hadis Nabi. Gitulah. Baik, cuba kita ni sambung yang malam ni lah, cuba tengok ni hak kita nak sambung ni hak berkait dengan mazhab Syafi'i secara khusus berkait dengan mazhab Syafi'i secara khusus. Antara perbahasan di dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ialah ni dalam isu ni. Mandi fardu iaitu mandi kerana junub. Junub di sini maksudnya kerana persetubuhan atau kerana keluar air mani, tu maksudnya. Atau kerana haid. Dia pakai hak tu sebenarnya kalau nak kira termasuk dalam junub belaka. Tak apalah tu. Atau nifas atau beranak. Hak beranak ni maksudnya beranak tu lah apa? Ataupun dia panggil wiladah, tubik darah masa keluar anak tu. Sebab ada juga tak keluar. Tapi tu kira-kiranya jumlah tu sikit benar, biasanya keluar. Baik, tak apalah. Hak mandi ni orang panggil mandi fardu. Baik, memadai mandi sahaja tanpa wuduk, sama ada di awalnya atau di akhirnya. Mana tak perlu dah ambil wuduk di awal dan ambil ataupun ambil wuduk di akhir, tak perlu dah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik. Syaratnya ialah inilah tanya sana. Syaratnya ialah di pertengah mandi seseorang itu tidak menyentuh kemaluannya atau pada bulatan duburnya atau keluar sesuatu daripada salah satu dari dua jalan, yakni dubur dan kubul itu. Inilah tanya tadi. Jadi kalau mengikut ini salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i ini, bukan semua. Caranya ialah seseorang itu mengangkat hadas besar dengan membasuh dua tempat sulit sebelum mandi dengan penyertaan niat. Maknanya sebelum mandi keseluruhan itu, masa basuh kemaluan itu niat dah. Sebelum mandi, masa tu dah bila berjunuk kan mesti adalah kita kata kekotoran pada kemaluan tu. Masa duk basuh hak tu niat dah mandi junub. Seperti saya sebut tadi lah. Baik. Ataupun ni sini dia buat ni khilaf ni, setengah kata masa basuh tu tak niat lagi. Seperti sini. Masa basuh tu tak niat lagi, cuci dulu. Selepas tu barulah mandi dengan sertakan dengan niat sebagai mandi junub. Kira-kira kita tengok hak Nabi tu kan, mana bahasa basuh tu niat dah mandi junub tu. Tu tak apalah. Selepas itu, selepas dia basuh kemaluan, kemudian selepas tu dia mula niat, niat mandi junub lah. Selepas tu barulah dia meratakan air ke seluruh tubuh tanpa berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Baik. Sekat. Sementara itu mandi sunat. Tu. Habis dah berkenaan mandi junub. Baik. Sementara itu ni masih lagi dalam konteks mazhab Syafi'i. Sementara itu mandi sunat seperti mandi Jumaat, mandi hari Jumaat. Tu. Dia gini sebenarnya dalam hadis dia tidak sebut mandi hari Jumaat. Dia sebut mandi dia tidak sebut mandi Jumaat, dia sebut mandi hari Jumaat. Dalam Sunan Tirmizi pun sebut gitu. Itu yang jadi punca khilaf tu, sebab dia sebut mandi hari Jumaat, maknanya sunat hari Jumaat. Dia bukan sebut mandi kerana nak salat Jumaat. Tu dalam Sunan Tirmizi. Tu antara khilaf ulama tu. Jadi mandi tu bukan kerana nak pergi Jumaat, kerana hari Jumaat tu. Tu kita bincang dah tentang khilaf tu. Panjang tu khilaf. Baik. Ni. Sementara itu mandi sunat seperti mandi pada hari Jumaat. Dan mandi 2 hari raya tidak memadai tanpa wudu jika hendak melakukan amalan yang wajib suci dari hadas kecil. Ini kerana wudu adalah wajib dan mandi itu sunat. Tidak memadai suatu yang sunat untuk menampung yang wajib. Boleh faham maksudnya? Sekarang ni kalau kita nak buat contoh ni, nak buat perbandingan mandi hari Jumaat ataupun mandi 2 hari raya, tu sunat tu. Jadi apakah boleh dengan sebab kita mandi sunat hari Jumaat, lepas tu tak ambil dah wudu nak pergi sembahyang Jumaat? Tak boleh. Sebab mandi sunat hari Jumaat tu bukan mengangkat hadas. Itu bukan mandi junub tu. Hak mandi junub sana ni, lepas mandi junub tak payah ambil wudu, dia termasuk dengan hadas kecil dah tu. Dah terangkat hadas besar, termasuk dengan hak kecil. Tapi hak nak terangkat ke mana? Kerana mandi tu sunat, ambil wudu tu untuk sembahyang tu wajib. Buat hal sunat tak terangkat yang wajib.
Jadi bagi orang yang mandi sunat hari Jumaat, dia kena ambil wuduk selepas tu. Faham? Dia kena ambil wuduk selepas tu. Ini kerana wuduk tu, wuduk untuk sembahyang tu wajib. Sebab dia tak ada wuduk, maka wajib. Jadi hak dia mandi hari Jumaat ke, mandi 2 hari raya ke, mandi kerana nak pergi solat tu tak. Mandi atau mandi hari raya, pagi hari raya tu, hak tu bukan wajib. Jadi kalau dia mandi hak tu, dia kena ambil wuduk pula. Baru dia boleh sembahyang. Sebab sembahyang ni salah satu syarat sah dia mesti dalam keadaan bertaharah. Oleh kerana dia tidak berjunub, maka cukup dengan wuduk. Wuduk tu dia panggil wuduk wajib. Itu maksud dia. Hak ni rasa tidak jadi masalah lah. Pok kita pun faham dah tu. Baik. Hak Ibnu Qudamah ni agak pelik sikit. Tak apalah sebab dia ni mazhab lain. Ni. Okey, boleh. Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad ni mazhab Hambali lah, mengemukakan perbahasan tersebut dengan ibarat berikut yang maksudnya begini. Cuba perhati tengok. Ni kena ingat ni maknanya pandangan Ibnu Qudamah. Dia klaim diri dia sebagai mazhab Hambali. Tu jelas tu. Apa dia kata? Dia kata bila seseorang mandi dengan niat menyucikan diri dari 2 hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Masa dia mandi junub tu dia niat ni dengan maksud mandi junub dan maksud nak angkat hadas kecil sekali. Dia niat gitu. Yalah, dan mazhab Syafi'i tak perlu gitu. Tak apalah. Tak suruh kira perlu tak perlu mazhab lain. Kita nak ayatnya dalam pandangan Hambali, mazhab Hambali. Ini satu masalah yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Maka dengan sebab dia niat kedua-dua, terangkum kedua-dua dari segi penyucian itu. Maknanya bila lepas dia mandi wajib, dia tak perlu dah ambil wuduk sebab dia niat awal-awal lagi. Aku ni niat ni mandi akad hadas kecil dah hadas besar dah hadas kecil. Dia niat gitu lalu. Sesah. Tak perlu dah ambil wuduk. Baik. Jika niatnya hanya satu, iaitu untuk mandi junub, maka ia terpakai untuk mandi junub saja. Dia tidak merangkumi wuduk. Baik. Jadi maknanya kalau dia nak semaya, dia kena ambil wuduk lain pula. Sebab bagi dia, hak dia mandi junub tadi untuk angkat hadas besar. Sebab kalau dia tahu tu dia ambil wuduk pun tak jadi. Tu maksud dia nya. Boleh ada. Kena ingat ni mazhab Hambali, takut kelik jadi benih pula. Tak ada apa dia kata dak. Kena faham balik ni Hambali mengikut Ibnu Qudamah. Baik. Zahir pandangan mazhab ialah mazhab ni mazhab Hambali lah, sebab masih dalam perbincangan itu. Ialah mandi sudah merangkumi kedua-dua bersuci bila dilakukan dengan niat kedua-duanya. Jadi dalam mazhab Hambali pun kalau mandi junub, dia niat kedua-dua, mana termasuk dengan wuduk sekali dalam itu tu. Kalau dia niat, mana selepas mandi junub tu boleh sembahyang dah. Tapi kalau tidak niat gitu, dia kena ambil wuduk pula. Dalam mazhab dia, kata Ibnu Qudamah. Sepakat ke tidak dalam mazhab Hambali? Tak. Cuma ni satu pendapat. Ia berdasarkan nas yang diriwayatkan dari Imam Ahmad lah. Baik, tak apalah. Terdapat juga riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan tidak memadai sehinggalah seseorang itu berwudu sebelum mandi atau selepas mandi. Maknanya ada pula pendapat dia juga. Hak lain pula. Tak pada niat saja. Kena ambil wudu juga, sama ada sebelum mandi junub atau selepas mandi junub, baru terangkat kedua-dua hadas. Baik. Pandangan ini merupakan salah satu dari 2 pandangan imam. Ada juga, tapi yang anda tahunya setakat anda duk rujuk dalam kitab Al-Um, pendapat ni pendapat yang kita kata qadim lah. Hak terbaru tak perlu dah. Dah hak tu pendapat yang luas dalam mazhab Syafi'i. Baik. Cara sedemikian dilakukan oleh Nabi kerana junub dan hadas berlaku pada dia. Hak ni lah ulama pertikaian ni. Nabi ambil wuduk, Nabi mandi junub, dia bermula dengan wuduk, itu sebenarnya bukan maksud maknanya ambil wuduk dalam konteks nak angkat hadas dah. Ulama tak kata gitu. Sebab nak angkat hadas mana tu ambil wuduk ni dia untuk hadas kecil. Sedangkan Nabi itu berhadas besar. Jadi bila Nabi ambil wuduk dulu bukan bermakna terangkat hadas kecil. Hadas besar tak awak lagi. Tak boleh gitu ulama kata. Tak boleh gitu. Tetapi ada yang kata, apa Nabi ambil wuduk? Ni lah.
Seolah-olah pendapat yang disebut oleh Ibnu Qadamah kena ambil wuduk dulu, bagi dia hak tu wajib. Kan kita bincang dah, ambil wuduk tu jumhur kata sunat. Tak ambil pun tak apa. Sebab bila Nabi ambil wuduk tu sebelum sebelum mandi junub tu, maka difaham oleh setengah ulama mana wajib. Kan kita bincang dah tu. Tapi kena ingat anda, sebenarnya anda tengok dalam syarah Itiubi Sunan Nasa'i ada riwayat yang mengatakan ada Nabi tak ambil wuduk. Terus Nabi mandi junub gitu ya. Ada juga. Dan itulah pendapat jumhur pakar, hak tu sunat. Hak itulah jumhur. Dan hak tu mazhab Syafi'i lebih cenderung hak tu, lebih kuat tu dari segi pendapat. Baik. Oleh itu wajiblah untuk kedua-duanya jadi kalaulah kita nak angkat kedua-dua, nak angkat hadas besar dan hadas kecil, maka kena buat dua-dua baru terangkat kedua-dua. Dia kata begitu. Kecualilah berlaku tu secara berasingan. Berasingan ni lagu mana? Misalnya kita kata sebelum dia melakukan persetubuhan tu memang dia tak ada wuduk. Sebelum dia melakukan persetubuhan tu dia dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan orang panggil hadas kecil. Dalam keadaan hadas kecil tak terangkat, pergi buat hadas besar pula. Dia kata hak ni kena buat dua-dua, kena mandi junub, lepas tu kena mesti ambil wuduk. Ni bukan mazhab Syafi'i ni, Hambali. Kata Ibnu Qudamah tu. Sudut pandang pertama berdasarkan firman Allah. Sudut kena ingat sebab dalam kitab ni Ustaz Hasin dia tidak sebut dengan tiga. Sudut pandang pertama ni hak sesuai dengan pendapat jumhur yang kata ambil mandi junub tak perlu dah wuduk. Tu maksud pendapat yang pertama ni. Kena tanda tu takut pening pula. Hak mana pula ni pendapat pertama ni? Pendapat pertama di sini maknanya pendapat jumhur ulama yang mengatakan bila seorang itu mandi junub dia terangkat sekali dengan hadas kecil dah. Itu maksudnya. Jadi pendapat tu dia sesuai dengan firman Allah ni. Cuba tengok dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ni ayat ni sebelum arak diharamkan lagi. Sebelum arak diharamkan lagi ayat ni. Baik. Hinggalah kamu sedar, kamu jadi sedar daripada mabuk tu dan mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan janganlah pula menghampiri masjid dalam keadaan kamu berjunub, yakni berhadas besar, kecuali kalau sekadar nak lalu sahaja hingga kamu mandi wajib. Maksudnya bagi kalau mandi wajib nak duduk pun tak apa, tapi kalau tidak mandi wajib lagi sekadar nak lalu boleh. Itu maksud ayat ni. Baik, cuba tengok apa huraian dia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan mandi sebagai kemuncak perkara yang menegah sembahyang. Makna selagi tidak mandi ni bukan berwudu. Selagi tak mandi, maksudnya mandi junub, tak boleh sembahyang. Nak lalu ni masjid boleh, lalu saja, jangan duduk lama. Ni kita nak faham ni, tidak nak faham khilaf-khilaf hak ni. Baik. Bila seseorang mandi, maksudnya kena ingatlah bila kata mandi makna mandi junub. Bila seorang mandi, maka semestinya tiada lagi yang dapat menegah dari sembahyang, kerana kedua-duanya, yakni mandi dan wuduk itu adalah ibadat dari satu jenis. Orang panggil mandi wajib dengan wuduk ni semuanya termasuk dalam ibadat untuk mengangkat hadas. Dari sudut tu sama. Jadi bila kita buat angkat hadas hak besar, hak kecil pun termasuk dah. Itu maksud dia. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama. Inilah. Maka yang kecil, mana hadas kecil masuk ke dalam kita kata hadas besar tu. Bila terangkat hadas besar, maka termasuklah hadas kecil. Dari segi berbeza dengan niat seperti haji dan umrah, tu lain. Tu tak boleh suku-suku tu. Baik, tu tak apalah, kita tidak nak bincang secara khusus tu. Ibnu Abdul Bar berkata, orang yang mandi junub jika dia tidak berwudu dan dia meratakan air ke seluruh tubuhnya, maka dia telah menunaikan semua yang wajib ke atas diri dia. Ini pendapat jumhur ni.
Makna orang yang mandi junub, kalau dia tak ambil wuduk pun, tapi dia mandi junub dengan lengkap, maknanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, tak payah ambil wuduk dah. Tu. Kerana Allah Ta'ala hanya memfardukan ke atas orang yang berjunub mandi junub, bukan wuduk. Seperti firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu berjunub maka bersucilah. Bersuci di sini maknanya mandi. Bila kamu buat hal tu, kira kamu dalam keadaan bersuci. Bila kamu mandi junub, dalam ayat ni maksud dianya supaya lebih faham lagi, bila kamu berjunub maka bersucilah. Fattahharu tu bersitu tu makna bersuci dengan mandi. Makna mandi junub tu dia mengangkat hadas, termasuk hadas kecil. Tu maksud dia. Hukum ini cuba perhati molek. Ni Ustaz Nasir buat kesimpulan ni. Hukum ini berdasarkan ijma' yang tiada khilaf tentangnya di kalangan ulama. Mereka juga sepakat sunat wuduk sebelum mandi mengikut sebagaimana dilakukan oleh Rasul. Sepakat. Hak Nabi ambil wuduk sebelum mandi itu sunat. Boleh katakan di sini dia sebut sepakat. Ada setengah ulama kata tidak sepakat, tetapi jumhur ulama, jumhur pun jumlah yang hampir kepada ijma'. Cuma tak sampai ijma'. Nak ayatnya hak itulah pendapat kuat. Dah ni lah pendapat kira-kira hak besar dalam mazhab Syafi'i. Ni hak tadi terpencil tu. Baik, berdasarkan kepada perbahasan di atas, dapat disimpulkan bahawa ulama sepakat tentang tidak wajib wudu selepas mandi wajib. Hak tu sepakat. Tetapi hak sebelum ada khilaf. Ambil wudu sebelum mandi ada khilaf. Ada kata wajib, tapi jumhur ulama kata sunat. Tapi hak wudu selepas mandi junub, sepakat ulama tak ada. Sepakat ulama tak ada. Tu. Dia sebenarnya ana rujuk dalam syarah Nasa'i tu. Dia mari berjujuk pandangan ulama di kalangan tabi'i. Ulama kita marah ambil wuduk sebelum tu. Dia kata bazir tu, bazir air. Ada ke dia kata ada, tak ada juga. Tapi pendapat ni terlalu terpencil lah. Jarang benar lah. Tak apalah. Terdapat khilaf tentang adakah ianya memadai untuk seseorang terus melakukan ibadat seumpama sembahyang atau perlu mengambil wudu. Semula pendapat muktamad ialah tidak perlu ambil wudu. Sebab ada dalam mazhab Hambali tadi dia kata kena ambil. Ada pendapat kata kena ambil. Selepas mandi junub tiba-tiba nak kita kata nak sembahyang, dia kena ambil wudu pula. Dalam mazhab Syafi'i tak ada begitu. Tapi dalam mazhab Hambali mengikut Ibnu Qudamah ada. Itulah. Itulah ya. Tetapi pendapat muktamad ni dalam semua mazhab, tapi tidak ijma'. Muktamad tidak perlu mengambil wuduk semula selepas mandi junub, tak perlu. Tu. Lepas tu kalau kita ambil juga sah, kita semua tak ada masalah. Cuma setengah ulama tu dia kata tak ada faedah, setengah kata makruh, setengah kata bazir air, macam-macam ulama sebut. Tu. Baik, habis tu ya. Okey, jelas kita pergi pada hadis yang ke-17. An Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaghsilu ra'sahu bil khitmi wa huwa junubun yajtazi'u bidzalika wa la yasubbu 'alaihi al-ma'. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan sejenis tumbuhan. Tumbuhan ni maknanya air perahan. Air yang dia buat, dia purah-purah air tu dia guna buat basuh macam shampoo lah. Tu. Dalam keadaan berjunub, baginda sallallahu alaihi wasallam berpada dengannya dan tidak mencurahkan air ke atasnya. Misalnya dia ambil game, dia tak sebut pokok gapo, sejenis. Kalau kita ni agak gede nak hilang kotor dia bom tak. Dulu orang panggil blue dah. Blue. Berkali kalau muda-muda ni kata megapo dia blue tak. Anak pernah guna dulu. Orang tua kita memang biasa benar lah tu. Blue ke dia apa dia ramah dah. Kalau dia rebus tak ingat rebus dah. Dia ambil air ya. Air tu anak tengok dia tidak pekat pun. Memang cair molek. Bau pun tak kuat, cuma dia boleh menanggar ke daki. Lepas tu dia hilang jadi bau tu. Bau busuk lah dia curah tu. Jadi hani pun gitu, Nabi buat gitulah. Maksud tumbuh tu mana air tu dia macam perah air, dia
dia kupar tu, jadi adalah dia punya kesan daripada tumbuhan tu meresap dalam air. Jadi air tu kira-kiranya air tu sudah berubah dah tu. Tidak jadi air mutlak lagi tu. Tapi Nabi berpada dengan hak tu. Tak guna dah air lain selepas daripada tu. Baik, dia sebut gitu sini. Baik. Cuba tengok 345 tu. Cuba tengok 345 bagi ada kitab. Sebab dalam hadis ni sebut sejenis tumbuhan. Di dalam kamus besar Arab Melayu, Alat Melayu terbit Dewan Bahasa dan Pustaka, diterjemah kalimah khatmi dengan sejenis pokok yang daunnya kering, ditumbuk dan digunakan untuk membasuh kepala. Makna yang sama disebutkan dalam syarah-syarah hadis begitulah. Kalau pak kita ni terkena blue lah. Blue tu kan, dia tidak jadi air mutlak dah tu. Sebab dia berubah dah tu. Warna dia pula air kan jadi tu. Sini sebut dengan jelas. Dengan jelas Cuma itulah bawah tu dia buat tu. Jadi orang ni termasuk dalam khilaf. Setengah-setengah ulama mengatakan hadis ni dhaif. Tapi ada setengah kata tu tidak dhaif. Tak apalah, khilaf lah. Khilaf. Syekh Nasiruddin Al-Albani pun dia kata hadis ni dhaif juga. Imam Baihaqi pun kata dhaif juga. Tak apalah. Tapi hadis ni sebenarnya masa anak ngajar dulu pun memang ramai ulama kata dhaif ni. Sebab tu dia letak di fasa yang kedua ni, bukan fasa pertama. Baik, tak apalah. Ni kalau kita andai, sebab ada juga kata tak siapa peringkat dia hasan. Ada yang kata begitu pun. Baik, tak apalah, cuba kita tengok. Hadis ini, cuba tengok huraian dia. Hadis ini zahirnya boleh memberikan maksud membasuh kepala ketika mandi wajib hanya dengan air yang dicampur dengan air khitmi. Kalau kita agak air blue lah. Ulama memberikan beberapa makna hadis tersebut. Misalnya Syekh At-Tibi ni seorang alim besar dalam banyak bidang ni. At-Tibi ni, dia kata maksudnya ialah memadai dengan air yang dicurahkan ke atas kepala untuk menghilangkan kesan khitmi dan tidak perlu mengambil air yang baharu untuk mandi. Bila dia guna air hak dia duk ramah-ramah tu, dia suruh atas kepala tu, cukup dengan kita curah tu ya. Bila curah air lain, mula-mula kita guna contoh, kita kata kalau blue, kita basuh kepala dengan blue, lepas tu kita ke curah air lain. Dia pada hak tu dah tak perlu dah curah air lain. Imam Syekh At-Tibi kata itu maksud dia. Itu maksud dia. Tu kata Syekh At-Tibi. Maknanya tidak perlu dah air lain tu, air yang dicurah atas kepala untuk membersihkan air khitmi. Air tu sudah cukup dah. Tak perlu nak belah dengan air lain pula. Tu maksud yang diberikan oleh Syekh At-Tibi. Ni seorang ulama besar ni. Kalau baca syarah hadis ada sama nama dia. Syekh At-Tibi ni Al-Munziri berpendapat bahawa memadai basuhan kepala untuk mandi junub dengan air yang digunakan untuk membersihkan kesan khitmi. Air yang khitmi yang kita guna untuk cuci kepala tu bukan hal tu maksudnya. Kita ambil air khitmi, gosok, cuci kepala, air lain pula ambil untuk jiru, pada dah hak tu untuk mandi junub. Guna air lain untuk jiru kepala, jiru tempat lain pula. Tu maksud dia. Jadi pendapat ni sama dengan At-Tibi ni. Sama ini. Baik. Tetapi dengan syarat sudah disertakan bersama niat mandi junub dan tidak perlu menggunakan air baru yang khusus untuk mandi. Syaratnya masa buat gitu tu niat dah mandi junub. Sebab tu bagi anak dalam kisah ni, kalau dalam isu niat mandi junub, pergi duduk pintu bilik air tak ada dah niat. Dia supaya semaya tu lah. Kau pergi tu tak khabar. Minta maaf lagi tu, bukan ni kita nak ayat bab niat ni. Nak ayat niat tu kita pergi dengan pakai sahih pakai tuala, niat ke dia? Tidak niat nak mandi. Dalam mazhab Syafi'i kata tak lagi. Sebab tu dia panggil azam. Azam ni mana jarak niat dengan buat tu dia jarak. Niat ni niat muqtarinan bil fi'li, serta buat selalu. Tu dia panggil niat ataupun qasam. Tu dalam mazhab Syafi'i. Khilaf lafzi. Setengah ulama tu khilaf lafaz. Khilaf dalam memberi makna kalimah itu benar sama ya, setengah ulama kata. Daklah tak apa, tapi dalam mazhab Syafi'i dia ayat gitu. Dan kita kena ingat ulama dalam mazhab Syafi'i bila dia kata azam makna lain, dia ada dalil dia. Misalnya dalil dia guna ni saja kita nak sebut. Nak ayatnya azam ini dia tidak serupa dengan qasam. Qasam yang dimaksudkan dengan intipati niat itu. Misalnya contoh kita kata, ana nak pergi ke Mekah. Pergi Mekah ni 2 bulan lagi. Tu dia panggil azam.
dalam penggunaan mazhab Syafi'i. Bila turun nak pergi tu kira-kiranya baru niat. Ataupun niat masa nak akhirat kan baru niat. Begitu juga tu, kita niat selepas ni kita ada dah niat nak maya Isya. Tidak gitu. Tu orang panggil azam. Dari segi khususnya. Jadi niatnya masa mana? Ketika nak akad takbir. Tapi dalam setengah mazhab Syafi'i ada dak dia kata masa akad takbir tu. Hak itulah dia kena ada qasak, ta'yin, ta'rif. 3 perkara nak masuk. Enggak, kalau jenis PC tu apa payah kalah tu. Payah kalah tu. Tak apalah tu kita tidak nak bincang lah. Kalau bincang tu tepuk meja tu. Silap saya bulan dia tepuk meja tu kalau bincang tu. Ada dah lah. Berti dia ngajar. Balah gitu. Tak padah dia ada nak balah gitu. Engkau bagi lagu tu ya tu. Awak nak pakar mana pakar. Syarat ngaji biar tahu. Gitu ya bagi anak tak ada apa pun. Jadi kalau di sini dia sebut dia kait dia kait bahawa masa dia gini saya sebut sekali sekarang ni kita guna air khitmi. Kalau dalam konteks kita blue tu lah air blue. Bila kita curah ke air blue atas kepala, kita gosok tubuh semua sekali atas kepala lah, khususnya sebab dia nak buat sakit baki, kalau ada bau busuk apa tu gila. Baik. Tu air tu sebab dia kira bukan air mutlak tu. Bukan air mutlak. Bila kita curah air khitmi ataupun air blue, kita pun nak cuci lah. Guna air. Air tu padat dah untuk ambil untuk mandi junub. Tapi dengan syarat masa cuah tu niat lalu. Cuah ni mandi junub. Kena ingat dalam hati tu. Jangan pula kata suah tu sahaja aku mandi junub. Tak perlu gitu. Tak perlu gitu. Niat dalam hati masa buat tu. Kena ada hati tu baru dikira. Tu dia sebut sini. Supaya lah. Tak boleh suruh syaipu gitu. Bila syaipu kepala tu, kita pun jiruh suruh hilang padat dah tu. Padat dah tu. Tapi syarat kena niat lah. Niat mandi junub tu. Gitu ya. Baik, ni tokoh dalam mazhab Syafi'i juga Ibnu Ruslan. Dia kata apa? Dia kata makna hadis ini ialah dicurahkan air untuk menghilangkan kesan khitmi. Hak kata curah air atas kepala tu bukan air khitmi, air untuk bilas kesan khitmi tu. Ibnu Ruslan apa kata gitu? Dan tidak dicurahkan air yang lain setelah hilang kesan air khitmi tu. Cukup dengan hatu dah. Kira hatu tu termasuk dalam orang panggil perbuatan mandi junub tu. Tapi dia kena niat lah. Baik, orang yang berpendapat boleh menggunakan air muqayyad untuk bersuci menjadikan makna hadis ini sebagai sandaran. Air muqayyad ni mana air ta'dil lah. Air bilasan tu. Inilah dalil dia. Kayak dia bila guna air khitmi, sebenarnya dia curah air tu nak cuci air khitmi tu. Tu dia panggil muqayyad. Boleh dah. Ini dalil dia. Namun begitu hadis ini tidak boleh dijadikan dalil kerana dhaif. Maknanya kena bilah pula lepas tu lah. Sebab hadis dhaif. Tapi kena ingat ada hadis dhaif pun dia ada sokong yang lain. Pulaknya. Tak apalah tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i secara umumnya lah, daripada kecil lagi anak duk belajar masa fardu ain dulu, umum tempat kita shampoo ataupun guna air khitmi, guna air blue, buat tu dah di kepala tu, kita cuci hak tu dia tak kira tu. Hak kita cuci hak tu nak cuci shampoo baru tu. Selepas tu memang gitu dulu anak masa fardu ain di rumah Imam dulu masa kecil-kecil dah. Sekarang memang dia kata gitu. Tapi hak tu tidak sependapat. Kata tak. Sebab tu dia kira gini. Dia kira guna air tu banyak. Bila guna air banyak, hilang ada keset shampoo hilang. Hak tu pakai jadi selalu tu. Tapi kena niat lah. Kena niat. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, niat tu masa tu. Tapi kalau mengikut mazhab lain, sebelum tu niat dah. Pakai jadi dah. Pakai jadi dah tu. Gitu. Saya ambil 2 minit. Dia pukul berapa dia? Itu dah tu dah. Seminit. Baik, Imam Abu Daud mengemukakan tajuk bab bagi hadis ni dengan pertanyaan bermaksud. Imam Abu Daud bila dia mari hadis ni, di bawah hadis ni dia buat tajuk dia dalam bentuk pertanyaan. Apakah penggunaan khitmi ketika mandi sudah memadai sehingga tidak perlu dicurahkan air ke atasnya? Tu tajuk Imam Abu Daud buat. Lepas tu dia mari hadis ni, maknanya adakah cukup sekadar guna air khitmi, air sebagai shampoo tu? Tak perlu dah air lain. Cukup dah ke tu nak kira sebagai mandi junub, sebagai air mandi junub untuk curah atas kepala? Cukup dah ke tu? Baik.
Masalah ini boleh dibahaskan dengan beberapa perincian. Asal mandi adalah dengan air. Jadi kalau kita nak bincang ini panjang itu juga ni sebenarnya sebab dia ada huraya. Jadi rasa kita minggu depan lah. Kita bincang minggu depan. Kita bincang minggu depan. Jadi minggu depan ni kita bincang hak Imam Abu Daud ni. Situlah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.